Boleh Mira teruskan, Mira teruskan. Kita mulakan. Don't waste time. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara, kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah menjelang asar mungkin, insyaAllah, dengan tadabbur surah Ali Imran, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini julung-julung kalinya kita buat pada pukul 4 petang, masya-Allah. Yang saya hormati, lagi saya kasihi sahabat takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Suniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, adalah sama-sama kita membacakan umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga baginda, para sahabat, para sediakan, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Siril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamah kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, kita sambung ayat yang ke-14 hari ini, insyaAllah. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita nak masuk ayat 14, tapi sebelum itu kita nak tengok juga berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Surah ini dimulakan dengan penekanan memperkenalkan kepada kita tentang Al-Quran, lalu mengajak kita untuk berdoa, minta pada Allah agar hubungan kita dengan Al-Quran itu baik dan betul, supaya kitab kita menjadi baik dan betul menuju akhirat kelak. Kerana orang-orang kafir, dia tidak hiraukan tentang kitab dia, dia hiraukan tentang harta dan anak. Apa yang dia nampak depan mata dia. Kitab kiri kanan kan tak nampak benda gaib. Tapi yang dia nampak ialah harta, nampak duit dalam akaun tu bertambah, nampak anak membesar dekat keliling, nampak pengaruh, nampak followers, nampak nombor-nombor itu. Jadi perbuatan mereka itu, perbuatan orang-orang kafir itu Allah samakan seperti mana ahli keluarga Firaun sebelum daripada mereka. Tapi kerana mereka kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat yang datang dari Allah, maka Allah azab mereka. Allah azab mereka. Dan Allah beri janji bahawa orang-orang kafir ini pasti satu gelabun, pasti akan dikalahkan dan akan diheret ke dalam neraka Jahannam. Don't worry. Kemudian Allah beritahu, ada satu ketika dulu, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Antara tanda kekuasaan Allah, Allah tunjukkan melalui pertembungan dua pasukan. Pasukan yang berperang di atas jalan Allah, dan yang lagi satu pasukan yang kafirah.
yang enggan dan berpaling. Dan mereka masing-masing melihat apa yang sepatutnya mata mereka melihat. Dan Allah membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini berulang kali. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Kejadian semacam itu, pengajaran semacam itu cukup menjadi ibrah kepada orang-orang yang ada mata hati. Kerana realitinya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ni Allah beritahu kepada kita bahawa manusia itu dihias. Bagi manusia dihias, dijadikan indah, suka kepada benda yang diingini nafsu. Hubbus syahawat. Manusia dihiasi suka pada syahwat. Suka pada syahwat. Syahwat ni apa? Syahwat ni apa syahwat? Oh, sebelum tu perkataan zuyyina. Nafsukan. Ya kot. Entah, aku pun tak tahu. Belum baca lagi. Tapi perkataan yang kita nak tengok mula-mula ni ialah zuyyina. Zuyyina ni apa? Dihias. Dihias. Apa maksud dihias? Ni petang-petang ni, mata sudah mula ngantuk. Kan, tadi makan kenyang, tengah hari, mata sudah ngantuk. Kejap lagi asar. Apa maksud dihias? Bagi cantik lah. Dicantikkan. Asalnya cantik ke tak? Asalnya tu taklah cantik tapi dia lagi bagi cantik lagi. Asalnya tak cantik, dihias, ditambah itu, ditambah ini biar nampak cantik. So dunia ni realitinya dihias. Asalnya memang tak cantik. Tapi dihias. Originalnya memang tak cantik. Bukan yang asli. Kalau muka macam saya ni, baby face, tak pakai makeup pun handsome. Bayangkan kalau pakai makeup, lagi handsome. Kalau saya ni dihias, lebih menawan. Yang original pun dah cantik, apa lagi yang dihias? Gitu. Contoh, sampelnya begitulah. Kan? So, apa yang Allah datangkan dekat dunia ini, berbentuk yang kita nampak, standard kita ini nikmat, itu contoh. Contoh sebab yang ada di syurga nanti, nikmat yang kekal. Bukankah di syurga juga ada madu? Kita jumpa dekat dunia ni ada madu. Dekat syurga pun ada madu. Rupanya yang madu dekat dunia ni, sampel je. Sama juga dengan sutra, dengan emas, dengan perak, dengan macam-macam lagi. Apa yang ada dekat dunia ni sampel. Dihias supaya nampak cantik. Siapa yang hias? Syaitan. Syaitan yang hias supaya nampak cantik. Dan hiasan itu gunanya untuk apa? Contoh, macam Ustaz Nazri pakai makeup. Gunanya untuk apa? Sebab nak keluar TV. Ada tujuan. Sebab nak keluar TV. Jadi dunia ini dihias untuk tarik perhatian nafsu, untuk tarik perhatian syahwat. Untuk tarik perhatian syahwat. Gitu. Dan sampel ini asalnya dia tak cantik pun, tapi dinampakkan cantik, terutamanya di mata orang kafir. Terutamanya di mata orang kafir. So bila dia nampak cantik, mereka akan kejar sungguh-sungguh. Mereka akan kejar sungguh-sungguh. Contohnya,
Manusia kan suka memperagakan wanita. Dia buat ratu cantik. Ratu cantik tu yang dipertandingkan apa? Otaknya ke cantiknya? Kan? Ratu cantik tu yang dipertandingkan apa? Pencapaian akademik atau cantiknya? Atau cantiknya? Ratu cantik tu Ratu yang cantik dia, dipertandingkan apa? pertandingan dia tu banyak kepada kecantikan lah, tapi ada jugalah ambil sebahagian daripada segi dia punya kepetahan, dia punya pendidikan ataupun apa otak dia ni lah, fikiran dia. Tapi majoritinya dari keseluruhan daripada kecantikan lah, fizikal dia semua ke. Berapa ramai ratu cantik yang hafal Quran? Berapa ramai? Kan? Berapa ramai ratu cantik yang jadi doktor? Berapa ramai ratu cantik yang ada PhD? Kan? Itu maksud dia dihias. Dia dihias. Lalu manusia melihat tu, kejar sungguh-sungguh. Sehingga kan bila sampel tu tak dapat, mereka sanggup buat apa saja untuk menentang mereka-mereka yang menggugat apa yang mereka nak. Sebab itu bila Nabi SAW bawa satu idea, bawa satu gagasan, bawa ajaran yang mereka nampak macam boleh menggugat kedudukan dunia mereka, mereka lawan Nabi habis-habisan. Sehingga kan ayat 13 ada pertemuan dua pasukan, satu berperang atas jalan Allah, satu lagi berperang kerana dunia mereka tergugat. Itu. Dan menariknya, senarai 14 ini adalah untuk lelaki. Adalah untuk lelaki. Kenapa? Sebab lelaki ni straightforward. Allah tidak beri senarai untuk perempuan sebab golongan perempuan Allah sangat tahu. Sebab tu Allah tak beri senarai. Lelaki senang sangat. Asal ada wanita, anak dan harta cukup. Tapi wanita tidak semudah itu. Gitu. So nafsu lelaki ini boleh dikawal ikut senarai ini. So kalau ada lelaki berada di atas tahta, kalau ada lelaki yang ada kuasa, dia boleh dirasuah menggunakan benda ni. Sengaja Allah beri senarai ini supaya kita pula, saya lelaki tahu kelemahan saya. Boleh dirasuah dengan seks. Boleh dirasuah dengan, tak apalah, saya tolong bayarkan yuran anak awak. Boleh dirasuah dengan kenderaan. Boleh dirasuah dengan emas, dengan harta. Boleh dirasuah dengan kebun-kebun, ladang-ladang. Lelaki sangat mudah tewas dengan perkara ni. Gitu. So manusia yang jauh dari kebenaran, dia akan cuba memuaskan nafsu syahwat dia, asal tergerak, terdetik dia buat. Dan ini bukan bermaksud, ayat ni bukan bermaksud kita tak boleh memenuhi nafsu kita. Tak. Boleh.
Tapi ikutlah tertib yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, tak salah untuk memenuhi nafsu makan. Kan semua kita ada nafsu makan. Tetapi pastikan makanan tu halal. Makanan tu ada kebaikan. Bukan asal kedai no pork, no lard, no alkohol boleh masuk. Bukan asal kedai tu viral, kita pun makan. Ada nafsu makan tapi makan yang halal. Ada nafsu terhadap lelaki wanita asalkan dilakukan dengan cara yang halal. Dengan pernikahan. Begitu Islam ni sangat praktikal. Dia tidak menolak kemahuan nafsu. Tapi dilorong dengan cara jalan yang betul. Cara jalan yang sah. So nafsu tu ada banyak jenis rupanya. Ada banyak pintu rupanya. Kalau tidak disenaraikan macam ni, kita akan teraba-raba. Kejap macam tu, kejap ada orang yang suka macam ni, ada orang suka macam tu. So rupanya Allah beritahu dalam ayat 14, nafsu tu ada banyak pintu. Ada banyak pintu. Jadi kenapa ayat ini, ayat untuk lelaki ni sangat straightforward. Apa guna wanita bila baca ayat ni? Tak ada kaitan dengan aku, ini untuk lelaki. Oh, puan-puan, cuba tengok anak-anak perempuan yang lelaki. Cuba tengok suami puan-puan yang lelaki. Dia ada nafsu pada wanita? Ya. Kan? Depan kita je dia tak berani nak cakap nak kahwin lagi. Kan? Gitu. So kalaupun suami nak kahwin lagi, apa tindakan kita seterusnya? Benarkan atau bagi syarat? Atau macam mana? Itu saya tak mau bincang di sinilah. Tapi yang penting pastikan dia betul berani, tak berani siap. So nafsu tu rupanya banyak pintu, banyak jenis. Allah letak pintu paling pertama bagi lelaki ialah wanita. Nafsu yang Allah letak bagi semua lelaki yang pertama ialah wanita. Sebab tu kalau lelaki yang songsang, yang tertarik dengan lelaki lain, itu something wrong pada jiwa dia. Jiwa dia tu perlu dibetulkan. Yang ini yang normal. Kalau laki kita, suami puan-puan tertarik dengan wanita, maksudnya dia normal. Kalau dia tertarik pada lelaki, dia tak normal. So sekarang ini Allah senaraikan kebiasaan yang dikehendaki nafsu manusia, terutamanya lelaki. Pertamanya, nisa, wanita. Apa sahaja yang ada pada wanita itu, dia nak. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. So wanita perlu berhati-hati. Anak-anak dara, gadis-gadis, ibu-ibu tunggal perlu hati-hati sebab sekujur tubuh badan anda menjadi daya tarikan pada mana-mana lelaki. Sebab nafsu pada wanita ini dia letak paling utama. Kalau puan-puan baca surah Nur, perintah untuk lelaki untuk tundukkan pandangan simple. Satu ayat pendek. Surah Nur, surah Nur. Ini Tur, surah Nur. Surah keberapa entah? 60 lebih, 40 lebih. Qasas surah Nur, 24.
ayat 30. Untuk lelaki pendek je. Beberapa patah perkataan untuk lelaki. Untuk perempuan panjang gila. Untuk lelaki pendek, untuk perempuan panjang. Kenapa? Sebab wanita, Allah sangat sayang wanita. Allah nak beritahu bahawa anda unaware, anda tak perasan. Suatu pesanannya tu perlu panjang. Anda tak perasan bahawa anda itu penuh dengan daya tarikan. Penuh dengan daya tarikan. Siapa yang tertarik? Lelaki. Suatu disebut panjang ni. Sebut panjang. Siap sebut. Tak apa. Kalau nak tunjuk depan bapak, tak apa. Atau depan bapak mertua, tak apa. Atau depan anak lelaki, tak apa. Atau depan anak tiri lelaki, tak apa. Atau depan saudara lelaki, tak apa. Atau depan anak saudara lelaki, tak apa. Atau depan anak saudara perempuan, tak apa. Atau depan hamba, tu tak apa. Tapi yang lain daripada itu, jangan punya sayang Allah pada wanita, Allah perincikan secara detail sebab wanita banyak tak perasan, ramai yang tak perasan. Kan kadang kalau kita pergi keluar, kita dah pakai baju dah semua, dah wangi-wangi semua. Siapa yang kita tanya, baju kita ni okey ke tak? Patuh syariah ke tak? Kita tanya suami, kita ada tanya mak kita, kita ada tanya kawan kita, baju aku ni okey tak? Okey tak? Menonjol sangat tak? Kalau tanya kawan, okey apa? Ikut trend. Kan? Kita tak tanya siapa-siapa pun. Lepas tu, kita buat-buat macam play victim. Ya ke? Tak perasanlah saya. Memang, wanita memang tak perasan. Dia tak perasan bahawa sekucur tubuh dia tu menjadi syahwat. The top desire pada lelaki. Sebab tu Allah turunkan ayat semacam ini. Supaya wanita lebih berhati-hati. Tak perasan pula. So perempuan tu daripada atas sampai ke bawah, semua part, kalau dia dah tutup, kalau dia dah berjaya tutup pakai jilbab semua, kan, kalau dia dah berjaya tutup pakai jilbab semua, katalah ada terbuka sikit dekat ujung jari ni, dekat ujung jari. Itu pun cukup untuk tarik perhatian lelaki untuk tenung. Wih, putihnya kulit dia. Cukup. Sebegitu. Ya, sebegitu. Lelaki punya mata ni cari peluang. Wih, dia ni berkerubung habis. Berselubung habis. Macam ninja. Dia tengok-tengok, ada lekuk-lekuk. Lekuk tu pun dia ambil kira. Satu kalau tengok pakaian orang-orang jilbab. Pakaian jilbab, sekejap, kita tengok. Jilbab Afgan. Macam ni, ada nampak lekuk tak? Macam ni. Ada nampak tak lekuk? Macam ni kan masih nampak lekuk ni. Aku tunjuk. Ni, kan lekuk ni. Lekuk, pakai macam ni. Kejap, aku tertekan apa pula ni. Ni kan ada lekuk. Semua itu akan tarik perhatian lelaki.
Dan itu yang dia akan tengok. Nah, macam ni kan tak nampak apa. Tapi mata lelaki akan terus pergi tangan ni. Benda yang obvious dia akan tengok. Malah kalau dalam surah Ahzab, Allah sebut begini. Perempuan, kamu kadang tak perasan yang kamu sedang menyakiti roh orang lelaki. Azau. Arahan tentang pakai jilbab tu, kamu tak perasan apa yang kamu buat itu sebenarnya sedang memberi bekas dan kesan kepada jiwa lelaki yang lain. Azau perkataan yang Allah guna. Dan kesan itu menjadikan jiwa lelaki semakin sakit dan semakin sakit. So rupanya dia ujian kepada dua-dua belah pihak. Lelaki diarahkan tunduk pandangan, tak payah nak tengok, tak payah sibuk tentang orang lain. Perempuan diarahkan jaga diri. Jangan sampai ada ruang-ruang yang boleh tindak tanduk kita ni menjadikan hati dia semakin celaru, hati dia semakin sakit, hati dia semakin parah. Kan? Suatu arahan kepada isteri-isteri Nabi ialah waqarna fi buyutikun. Stay je kat rumah, tak payah keluar-keluar. Stay je kat rumah. Waqarna fi buyutikun. Menetap saja dalam rumahmu. Itu arahan pada isteri Nabi. Gitu. Next, tentang perempuan, kan nanti tak habis sampai pukul 5. Kemudian, walbanin, anak pinak. Anak ni, dia bukan sekadar descendant. Anak ni, dia bukan sekadar waris. Tetapi anak ni lambang pengaruh. Terutama sekali kalau anak lelaki. Keinginan pada anak-anak tu normal. Lazimnya anak-anak menjadi kebanggaan para bapa. Dia tak cakap benda tu pada anak. Tapi bila anak dia berjaya, dia sangat bangga. Sebab lazimnya bapa dia segan nak puji anak. Tak ada, dia tak puji. Nabi Yaqub yang puji Nabi Yusuf. Bila Yusuf mimpi, Nabi Yaqub kata, keluarga ini berbangga dengan kau. Kalau atuk engkau hidup, atuk engkau bangga dengan kau. Kalau moyang kau hidup, moyang kau bangga dengan kau. Keluarga ini bangga dengan kau. Kan, dia ada satu fasa dalam kehidupan kita. Bila Allah sebut begini, kita kalau jumpa kawan-kawan kita, mesti kita nak cerita pasal anak kita buat itu, anak kita buat ni. Kemudian ada pula satu fasa nanti, cucu kita buat tu, cucu kita buat ni. Kan? Malah banding-banding pula anak kita dengan anak orang lain, cucu kita dengan cucu orang lain. Dan ada insting naluri seorang bapa jauh di sudut hati dia. Dia rasa anak tu yang akan meneruskan keturunan dia. Kan? Biasanya dia nak anak dia jaga dia nanti waktu dia tua. Waktu tu dia bergantung pada anak. Tapi rupanya tuan-puan, dia ada satu trend. Trend terkini.
Tak tahulah trend terkini ke macam mana ke, tapi cara berfikir orang moden, ada yang mula merancang bahawa dia mula cari tempat-tempat pondok-pondok untuk belajar. Pondok-pondok untuk belajar. Belajar macam mana? Inilah mondok mondok. Kan ada orang-orang moden ni, dia pesan pada anak dia nanti, pondok warga emas kan. Dia pesan pada anak dia, nanti kalau dah tua, jadi nak tinggal kat sini je. Awak tak payah susah-susah jaga. Jadi boleh hari-hari pergi cari ilmu agama. Sebab dia tahu anak dia tak mampu nak jaga dia. Dan dia tak nak anak dia jadi derhaka. So better bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan agama. Dia tak nak susahkan anak-anak dia. So kalau anak dia nak jumpa hujung minggu, datang pergi pondok ni. Kita buat makan-makan. Dah, itu je. Trendnya begitu. Pondok-pondok warga emas ni. So zuyina linnas hubbu syawati minan nisa'i wal banin. Kemudian wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Harta benda yang bertimbun dari emas dan perak. Semua orang mahu. Semua orang mahu. Syahwat kita mahu apa? Harta yang berlonggok-longgok. Kita memang suka kumpul. Kumpul tapawai, kumpul korel. Dan tak pernah cukup. Dalam akaun dah ada 1 juta. Nak 1 juta lagi. Dia dah dikelar jutawan. Masih belum cukup. Dia nak jadi bilioner pula. Nabi pernah nasihatkan pada kita, mengingatkan kita daripada Ibnu Abbas. Seandainya seorang anak Adam ada 1 lembah emas, tentu dia menginginkan 2 lembah yang lain. Dan sama sekali tidak akan dapat memenuhi mulutnya, merasa puas selain tanah iaitu mati. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Gitu. Itu nafsu. Tak, itu syahwat. Itu syahwat. Nafsu manusia ni dia macam lubang yang tak ada dasar, bottomless. Bottomless. Oh, by the way, surah Takatsur dia bukan sekadar cerita orang kumpul harta. Surah Takatsur dia jis ialah nikmat yang kita dapat Allah akan tanya. Nikmat yang kita dapat Allah akan hisab. Allah akan kira, Allah akan tanya. Itu jis surah Takatsur. Bukan sekadar yang kumpul-kumpul harta. Allah dalam surah tu Allah beritahu kesan engkau kumpul tu, semua tu Allah akan tanya. Gitu. Matlamat surah At-Takatsur ialah pada ayat terakhir. Disebut dalam ayat ni emas dan perak. Emas dan perak. Kenapa emas dan perak? Yang lain tak guna ke? Yang popular macam tu lah. Tak sebut berlian sebab tak semua orang mampu ambil berlian. Tapi emas dan perak tu mampu. Kemudian wal khailil musawwamah. Kuda
peliharaan yang diasuh. Kuda. Kenapa kuda? Sebab kuda tunggangan yang dipakai waktu tu. Sekarang kita tak guna kuda. Tetapi kereta-kereta itu, kereta yang kita pakai ini, dinisbahkan dengan kuasa kuda. Kereta yang kita pakai, enjin dia tu, nak tahu kuasa dia, kuasa enjin tu, dipanggil horsepower. Horsepower, kuasa kuda. Kenapa? Kenapa dipanggil kuasa kuda? Katalah Proton X50. Okay, Proton X50. Kekuatan enjin dia lebih kurang 170 kuasa kuda. 170 kuasa kuda. Maksudnya, kalau kita gambarkan ada 170 ekor kuda yang bawa kereta tu bergerak. Kereta tu bergerak dengan kekuatan ada 170 ekor kuda untuk bawa kereta tu. Untuk perbandingan Ferrari, Lamborghini, Ferrari tu ada lebih kurang 450 kuasa kuda. Lamborghini ada lebih kurang 600 kuasa kuda. Gitu. Kalau Ferrari, dia terus ambil lambang kuda tu sendiri. Prancing horse. Lamborghini lembu. Gambar lembu. Mustang, kuda sedang berlari. Kalau kancil tu, dia guna kuda apa? Dia guna kuda padi. Pro 2, kuda kepang. Ikutlah kuda apa? Kuda padi ada, kuda kepang pun ada. Tapi bila Allah sebut tentang kuda, perkataan kuda itu diguna sepanjang zaman sampai sekarang. Quran dibaca sampai kiamat. Allah mengekalkan kuda merujuk kepada kenderaan. 1400 tahun dulu sebut kuda, sekarang kita mengakui betul. Manusia, lelaki terutamanya, dia suka simpan kuda berupa kenderaan-kenderaan. Tak cukup satu kereta, dah ada 4. Masih nampak yang kelima. Malah bila bab kereta ni tuan-puan, dia macam ni lah. Bila kita pandu kereta kita, kita berkehendak pada kereta lain yang kita nampak dekat jalan. Itu nafsu. Kita sedang pandu kereta kita. Kita nampak kereta orang lain ke atas jalan, kita nak kereta tu. Sehingga kita kata, kan best kalau dapat kereta tu. Sedangkan dalam masa yang sama, kita sedang menikmati kereta kita, kita tak ucap pun rasa, kita tak ucap pun Alhamdulillah. Tidak pun sebut syukur. Malah kita nak lagi dan nak lagi dan nak lagi. Itu level kita manusia. Malah bila kereta meragam sikit, habis kita sumpah seranah. So kuda, selain daripada kuda, tempat seterusnya wal an'am. Peringkat seterusnya wal an'am. Binatang-binatang ternak. Betul, dah ada kereta nak motor pula. Dah ada motor nak basikal pula. Dah ada basikal nak skuter. Konon-konon, skuter ni untuk jalan petang-petang. Dah ada skuter, dia nak pula yang basikal elektrik. Ini konon-konon nak pergi masjid.
Haram. Haram tak pergi masjid pun beli je. Kawan-kawan basikal elektrik ni nak pergi masjid. Nak pergi masjid dia kena pakai Waze. Punyalah lama tak pergi, lupa jalan pergi masjid. Siap pergi Google, mana masjid terdekat dengan rumah aku? Kan? Bila sebut tentang kumpul-kumpul harta tadi, emas dan perak tuan-puan, saya tidak setuju bila kita mengambil kesempatan atas kebaikan keluhuran hati orang-orang Islam dan beriman yang suka beri derma, terutamanya berkaitan pembinaan masjid. Kita bina masjid, kos makan belanja jutaan ringgit. Jutaan ringgit. Sedangkan masjid sebenarnya dia hanya perlu selesa. Bukan mewah. Masjid ni dia perlu selesa. Bukan mewah. So kalau juta tu dia sudah nampak mewah. Sepatutnya kos untuk bina masjid diukur dengan baik, menggunakan barang dan peralatan yang sewajarnya. Selebihnya kutipan itu bantu karya, bantu ahli-ahli karya yang susah. Bantu ahli Korea yang susah. Sebab bila kita buat masjid mewah, dia punya maintenance tinggi ya amat. Tengok saja masjid wilayah. Masjid wilayah. Aku tunjuklah ni, masjid wilayah. Berapa besar masjid wilayah ni? Besar gila. Besar gila. Dan kat tepi ni ada kolam. Kolam ini dilengkapi dengan pam air. Yang buat macam fountain tu. Kan? Pam air macam tu. Satu pam 20,000. Bila rosak, mana nak cari duit untuk baiki? Ha. Dan akhirnya, banyak tempat-tempat area masjid wilayah ni ditinggalkan. Abandon. Jemaah tidak pun berlimpah sampai ke tepi-tepi ni sembahyang. Tak ada. Siapa yang pernah pergi tepi-tepi ni? Tak ada. Dan yakinkah kita bahawa kita tak ditanya tentang ini semua ni? Saya tak sebut pembaziran, tapi kita akan ditanya tentang ini semua. Tentang, oh, aku tak share rupanya. Tunjuk je. Tentang ini. Ni. Ni tepi ni kan kolam. Besar gila. Nak maintainnya, ya ampun. Tak pernah sampai, Ustaz. Pernah sampai sekali seumur hidup kan? Gitu.
Sebab emas dan perak tadi. Pengurusan wang. Kita nak besar, grand, megah. Tapi yang kita tumpu adalah jasad. Bukan roh. Bukan modal insan. Bukan manusia tu yang nak dibangunkan. Bayangkan kalau kita target masjid itu nilai 4 juta. Dan kita hanya guna 1 juta untuk masjid, baki 3 juta kita bantu penduduk setempat. Mana-mana anak nak belajar, jom kita support. Mana-mana keluarga miskin, kita bantu. 3 juta. Kurang-kurangnya setahun, 2 tahun lepas untuk bantu mereka ni. Gitu. Wal an'am binatang ternak, wal harth tanaman. Dia suka ladang-ladang. Dia suka kambing-kambing, lembu-lembu. Dia cuba kumpul aset. Gudang-gudang. Dan Allah kata zalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua kesenangan hidup di dunia sementara. Kan? Bukan kita tak boleh guna semua ni, tak. Tapi ada tertib dan caranya yang Nabi ajar. Kan? Nak dapatkan dengan cara yang betul, jangan tindas orang lain, gunakan pula dengan cara yang halal. Contohnya, katalah jadi imam masjid negara ni gajinya sebulan 50,000. Kan kerajaan tetapkan gajinya 50,000 sebulan. Wah, banyak betul tu 50,000 sebulan, tapi halal. Kan kerajaan bagi, halal lah duit. So, adakah dengan dapat 50,000 sebulan itu menghalalkan Ustaz Nazri untuk tukar rim kereta tiap-tiap bulan? Selain daripada perkataan membazir, ada lagi satu perkataan yang kita kena tahu, israf. Israf ni melampau. Melampau macam mana? Duit aku punya suka lah. Kan? Duit aku punya suka lah. Israf. Dia beli barangan yang tak perlu pun. La tusrifu. Jangan membazir dalam keadaan begitu. Melampau dalam berbelanja. Kerana Ustaz Nazri ada pangkat datuk, dia tak boleh makan kedai mamak. Terlalu murah untuk dia. Nasi lemak sekurang-kurangnya harga RM15. Kalau harga RM1.50 tu, saya kena jaga title saya. Itu israf. Itu tidak waras. Bila lagi nak beri pangkat pada diri sendiri kan? Nak pakai Tan Sri pun boleh. Gitu. So, dapatkan dengan cara yang halal, guna dengan cara yang betul, ikut syarak. Dan jangan teruk sangat sehingga kita tolak agama bila agama memberikan garis panduan terhadap harta yang kita ada. Ini bila dia kumpul emas lebih daripada 80 gram. Nilai yang wajib bayar zakat. Dia ada 3 kilo emas di rumah. 3 jongkong emas. 3 kilo. Tak bayar zakat. Gitu. Dan kemudian Allah kata, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan ingatlah, di sisi Allah,
ada tempat kembali yang sebaik-baiknya. Sengaja Allah cipta dunia begitu, ada tarikan, terutamanya untuk lelaki dalam ayat ini. Di hujung Allah kata, aku ada syurga. Aku ada tempat kembali yang lebih baik daripada itu. Aku bagi dekat dunia ni sampel je. Di sisi aku ada indahu, di sisi Allah tu husnu ma'ab. Ada yang lebih baik. Sekarang terpulang pada kau. Kau nak cari yang kat dunia ni bermati-matian sampai sanggup berperang, sampai sanggup berbunuhan, sampai sanggup tikam-tikam orang dari belakang, sampai sanggup ubah dokumen, semata-mata nak dunia ni. Syurga tu sebaik-baik tempat kembali. So jangan terpesona sangat dengan dunia ni. Satulah kadang-kadang tuan-puan, kita ada kawan-kawan yang terlalu terlalu nakkan hak dia. Contoh, beli kita order roti bakar lah, roti bakar. Roti bakar dekat kedai ada-ada, kan? Kedai have-have. Well, Datuk Nazri mana boleh makan kedai mamak? Dia kena dekat coffee house. Tapi berkawan dengan orang yang cerewet. Cerewet macam mana? Bila sampai roti bakar tu, dia siap ukur ketebalan roti. Ini roti ke apa ni? Nipisnya macam ni. I bayar mahal tau. I nak komplain lah. Dia tak sudah-sudah nak komplain, nakkan hak dia. Sudah-sudahlah bergaduh kerana dunia ni. Kau makan sudahlah. Biarlah dia nak nak ambil untung pergi haji balik hari, pedulilah dia. Yang penting kau makan sudahlah, tak payah gaduh dengan orang. Ini semata-mata kerana dunia, sanggup gaduh, tuntut sampai ke hujung nyawa. Dan ada riwayat yang kata bila ayat ni turun, ada utusan Nasrani dari Najran datang ke Madinah, tunjuk kemewahan dia pada Nabi. Sampai ke tahap salib yang dia pakai itu dibuat dari emas. Malah mereka keberatan nak terima Islam sebab takut kalau kemewahan yang mereka miliki itu akan ditarik. Cuba ingat balik kes orang-orang di zaman Qarun. Bila dia turun daripada istana, semua orang, kan bagus kalau aku hidup macam tu. Maka turun ayat ini, beri peringatan. Allah bukan saja list down nafsu, syahwat, keinginan lelaki, terutamanya lelaki Melayu terakhir macam Ustaz Nazri, tapi Allah tutup ayat itu dengan wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada ganjaran yang lebih baik dari ini semua. Tak payah bazirkan masa, tak payah bazirkan tenaga untuk berebut dunia. Ini beli kereta, setiap inci kereta tu pastikan kereta ni aku beli, kena kilat. Tak boleh calar. Kalau nak naik kereta kau kena kebas kaki kau kat luar dulu. Pastikan wangi. Kalau tak kereta aku busuk. Letih. Punyalah dia memandang dunia itu perlu diperjuangkan sehabis-habisnya. Satu Allah ingatkan, jangan sampai macam tu sekali. Itu semua dunia je. Dunia je. So kalau nak keluar rumah, bedak sujud pun memadai lah. Tak payah make-up lah. Kan? Kenapa make-up? Sebab kan Allah suruh kau keluar rumah, kau pakai jilbab, tutup semua. Make-up tak payah. Tak gitu. Kenapa keperluan pada make-up? Sebab kita punya rasa, orang nak tengok aku kena cantik sikit. Dunia je semua tu. Tapi
Begitulah indahnya dunia. Dia ada tarikan, ada begitu dan begini. So ada orang yang saya rasa dia tak perlu tutup pakai niqab tu. Sebab bila dia tutup, mata dia tu lebih memukau berbanding dia buka. Baik dia tak payah tutup, dia buka je lah. Sebab ada orang yang Allah cipta, mata dia tu memang memukau. Bila dia tutup, dia sudah tarik perhatian lelaki untuk pandang hanya mata dia yang memukau tu. Baik tak payah tutup. Yes, dia narrow down hanya pada mata. Baik tak payah tutup. So bila dia buka, muka dia hancur. Konon-konon, malulah aku tak nak tunjuklah muka hancur. Kau buka je. Orang yang tutup muka tu cantik ustaz. Kalau cantik dia tutup semua, pakai jilbab. Jilbab tutup semua. Tak keluar rumah. Begitu. Kalau cantik. Biasanya yang pakai tutup-tutup ni tak cantik. Sebab dia nak highlight apa yang cantik dekat muka dia je. Sebab yang cantik kena tutup. Kena tutup. Kerana kalau tak tutup, ada dalam surah Ahzab tu. Wanita akan trigger sakit dalam hati lelaki-lelaki. Kalau mata cantik, kena pakai spek mata hitam. Bila orang tanya, kenapa engkau pakai spek mata hitam? Minta maaflah cik. Masa depan saya terlalu cerah. Sebab tu saya rasa silau dan saya kena pakai spek mata hitam. Gitu. So ada urusan penting, kan? Kalau ada urusan penting, keluarlah. Tapi cara keluar, tutuplah. Waktu ada urusan je. Tapi macam tak penting sangat pun. Kan? Dia banyak, ada banyak panduan-panduan terperinci, terutamanya daripada 3 surah. Suratul Nisa, Suratul Nur dan surah Ahzab. Berkaitan dengan wanita. Berkaitan dengan wanita. Dan berkaitan dengan kelas kita, kita kena pandanglah masa. 4.58, lagi 2 minit. Kalau tak berhenti sekarang, masa aku. Masa dah time. Sempat 1 ayat je. Tapi apa pun, dalam ayat 14 yang panjang ini, kita ketepikan dulu kehendak lelaki kita, lelaki ini, biarlah kehendak-kehendak mereka itu, turutan nafsu dan syahwat yang Allah berikan ini. Yang kita perlu fokus adalah penutup ayat ini. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada kebahagiaan, ada perkara yang lebih mempersona daripada list dunia daya tarikan tadi. Itu yang kita kena hidup dengan ayat ni. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik daripada semua ini, daripada dunia ini. So kalau hati kenal Allah, kita akan percaya ayat ni dengan bulat dan tekad. So kita dah tak berebut tentang dunia. Sejahtera hidup. Tak perlu nak fikir, aku sama kerja dengan dia. Gaji lebih kurang sama banyak. Kenapa dia ada LV ya? Kenapa aku tak ada? Kenapa kereta dia lagi besar? Aku pakai kereta kuda kepang je. Dia kereta ratus-ratus horsepower. Kan? Dah lah pukul 5. Aku nak pergi kelas lain pula. Barakallahu fiikum. Kembali kepada moderator. Masya-Allah. Masya-Allah, barakallahu fi, jazakumullah khair jazak Ustaz. Memang tak boleh nak buka soalan dah lah.
Nampak gayanya kan? Memang betul-betul masa datang ni, Masya Allah. Banyak-banyak yang kita dapat ni. Saya nak urai satu-satu pun, Masya Allah. Masa dah time. Jadi, moga kita dapat mengambil ibrah dari apa yang Ustaz terangkan ini, Masya Allah. Pasal wanita, tunggu pasal lelaki pula akan datang, Insya Allah. Hari ni Ustaz kena habis-habis untuk wanita, Masya Allah. Ambil, pegang kata-kata yang hari ini untuk wanita ni. Mudah-mudahan kita lebih berhati-hati, lebih menjaga, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini walaupun pukul 4. Ustaz, besok tak ada tadabbur Ustaz? Besok, besok. Oh, okey. Besok malam saya ada daurah surah Nisa. So kalau nak baik. join nanti saya try tanyalah apa nama dia punya pengendali tu. Kalau boleh join, join lah. Kalau tak boleh, wassalamualaikum. Baik, okey. Sikit je bahan kuliah hari ini. Satu lagi kita ada kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Musyidi bin Mustafa dengan kitab terjemahan Al-Minahu As-Saniyah, insyaAllah pada pukul 8 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman. Saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita lah. Semoga kita dapat berkuliah lagi dengan Ustaz. Tak ada besok, mungkin minggu hadapan, insyaAllah. Dengan ini saya mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.